bila dia menuntut tadi tu, bila dia menuntut tadi, bila dia mengaji yang dia habiskan banyak masanya untuk mengaji tadi tu, dia juga betul-betul tak akan berpindah. Ijtihad tu dia bersungguh-sungguh lah, dia tak akan berpindah daripada satu bab ke bab yang lain, melainkan dia boleh memahami bab yang dia tengah baca saat ni. Itu ijtihad. Wa bulghatun, dan juga ada bulghah. Bulghah ni modal, dia kena ada modal duit. Modal duit bulghah. Wa irsyadu ustazin, petunjuk daripada guru, ada bimbingan daripada guru, bukan baca kitab seorang-seorang lalu tak faham. Tapi ada guru yang membimbing. Wa tulu zamanin, dan panjang masanya, lama masanya untuk mengaji. Sebab mengaji ini dia kadang-kadang perlukan masa yang lama, terlebih lagi pengajian ilmu agama. Dia kena luangkan masa, ilmu tak boleh nak dapat dengan secara instan ataupun segera, tak dapat. Intaha daripada kitab Bajuri. Kemudian faidatun, qala al-Hasan al-Basri rahimahullahu taala, sariru qalamil alimi tasbihun, goresan, suara goresan daripada kolam pennya orang alim itu adalah tasbih. Wa kitabatul ilmi wan nadharu fihi ibadatun, menulis ilmu dan memandang kepada tulisan ilmu itu adalah ibadah. Wa midaduhu kadamis syahidi, dakwatnya itu seperti, kedudukannya seperti darah orang yang mati syahid. Wa idza qama min qabrihi nadhara ilaihi ahlul jam'i, dan apabila dia bangun daripada kuburnya, bila dia dibangkitkan daripada kuburnya nanti di padang mahsyar, nadhara ilaihi ahlul jam'i, memandang kepadanya, akan memandang kepadanya. Jadi apabila iza masuk pada fi'il madi, ini maknanya jadi makna fi'il apa, lil mustaqbal. Jadi makna lil mustaqbal, qoma tu fi'il madi, tapi dimasuki iza sebelumnya, maknanya jadi mustaqbal. Wa idza qama min qabrihi, apabila dia nanti berdiri daripada kuburnya, artinya dia dibangkitkan Allah Ta'ala daripada kuburnya, nazara ilaihi ahlul jam'i, maka akan memandang kepadanya oleh ahlul jam'i, semua orang yang ada di padang mahsyar pada ketika itu. Ini iza dengan fi'il itu, iza dengan fi'il madi menunjukkan makna lil mustaqbal, dan juga menunjukkan maksud bahwasanya ianya adalah satu kepastian. Ianya satu kepastian, ianya adalah satu realiti. Keadaan yang sebenar yang akan berlaku. Itu dia. Dalam Al-Quran, idza qamu ila sholati qamu kusala. Itulah hakikat yang berlaku tentang keadaan orang munafik ketika mana mereka akan bangun sembahyang. Begitu juga yang di sini, idza qama min qabrihi nadhara ilaihi ahlul jam'i. Ketika mana dia dibangkitkan, bangun daripada kuburnya, memandang kepadanya oleh ahlul jam'i, orang-orang yang duduk di padang mahsyar. Wa yuhsyaru ma'al anbiya, dan dia dihimpun bersama dengan para nabi. Ini kata para ulama fi hukmil marfu', walaupun yang mengucapkan bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dihukumkan dengan hukum marfu', sebab ini benda yang bukan boleh diijtihadkan. Bukan benda yang boleh diijtihadkan tentang keadaan ketika hari kiamat. Bukan benda yang boleh diijtihadkan tentang keadaan perkara yang gaib ini. Maka itu fi hukmil marfu'. Fi hukmil marfu'. Cuma kerana yang meriwayatkan bukan sahabat tapi tabi'in, maka tidak boleh juga dijadikan sebagai dalil. Seperti mana kalau yang meriwayatkan sahabat kan boleh jadi dalil, tapi kan yang jadi tabi'in ini tak boleh juga terus jadi dalil. Sebab kalau seorang tabi'in dia terus mengatakan qala Rasulullah, kan hadisnya hadis mursal. Lebih-lebih lagi Sayyidina Hasan al-Basri ini kan dia memang dikenal suka meriwayatkan secara mursal seperti ini. Dia tak sebut nama guru dia di kalangan sahabat itu siapa yang meriwayatkan. Jadi tidak terus jadi sahih lah kedudukannya kalau daripada sudut
ilmu mustalahul hadis. Sebab tidak semua hadis marfu itu sahih. Ada hadis marfu yang hasan, ada hadis marfu yang dhaif juga. Okey, wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manittaka'a ala yadihi alimun kataballahu lahu bikulli khatwatin itqa raqabah. Ni. Sesiapa yang bersandar, yang berpegang, yang bertumpuk kepada tangannya oleh orang alim. Jadi ada orang alim memegang tangan dia. Maksudnya memegang tu, ya minta apa. Biasa kadang-kadang kan orang alim kan kadang-kadang dia dah tua kan. Yang dah tua kadang-kadang kita tuntun dia. Kita tuntun dia orang alim tadi pegang tangan kita. Jadi manittaka ala yadihi alimun, sesiapa orang yang berpegang pada tangannya oleh orang alim. Mungkin kita tuntun beliau, atau guru kita yang dah tua ni kita tuntun beliau. Kataballahu lahu bikulli khatwatin, maka setiap langkah yang kita langkahkan pada ketika itu. Kataballahu lahu, maka Allah Ta'ala akan tuliskan baginya pada setiap langkah yang dia melangkah. Itqa raqabah. Satu langkah itu sama dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Wa man qabbala ra'sa alimin, dan sesiapa yang mencium kepala orang alim, kataballahu lahu bikulli sya'ratin hasanah, maka Allah Ta'ala akan tuliskan untuk dia pada setiap helaian rambut yang dia cium itu, tiap-tiap helaian rambut yang dia cium itu adalah satu kebaikan. Jadi tiap-tiap helaian rambut yang dia cium itu ada satu kebaikan. Ini hadis ni bila macam ni keadaan dia, biasanya hadisnya dhaif lah. Biasanya hadisnya dhaif. Terlebih lagi kalau kita semak dalam tahqiq hadis itu riwayat daripada Musnadul Firdaus Ad-Dailami. Kalau Ad-Dailami ni pejam mata memang paling tinggi pun kedudukannya ada hadis dalam kitab Musnadul Firdaus dah dhaif. Tu. Itu paling tinggi mujur kalau tak palsu kan. Sebab memang kitab yang dihimpunkan untuk menghimpunkan hadis-hadis yang dhaif sahaja. Tidak ada hadis sahih dalam kitab Musnadul Firdaus. Memang tidak ada. Memang bukan untuk menghimpun hadis sahih. Wa tadarusul ilmi sa'atun, wa tadarusul ilmi sa'atan, dan tadarus mengaji ilmu, saling berdiskusi tentang ilmu, sa'atan pada satu masa daripada malam, itu afdalu, itu lebih afdal daripada menghidupkan malam dengan selain ilmu. Wa mudarasatuhu, dan mudarasah ilmu, mengulang kaji ilmu itu, afdalu, lebih afdal daripada berzikir. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta al-hitanu fil ma', hatta al-hitanu fil, ini yang hadis Nabi kita kata, sesungguhnya makhluk-makhluk Allah Ta'ala tu, mereka la yastaghfiru li talibil ilmi, mereka itu makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni beristighfar, memintakan ampun dekat Allah Ta'ala untuk penuntut ilmu. Yang mana kata Nabi, yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabisin. Yastaghfiru lahu kullu ratbin wa yabis. Semua yang hidup, semua makhluk hidup itu, kullu ratbin wa yabis, Nabi kita sebut, itu semuanya memintakan ampun kepada penuntut ilmu. Hattal hitanu fil ma', sehingga yang memintakan ampun juga adalah al-hitan, ikan-ikan dalam air. Kenapa disebut hitan? Tak disebut kucing ke, tak disebut lembu ke atau apa, tapi kenapa yang dicontohkan, yang disebut Nabi itu hitan? Yang lain tu Nabi kita sebut secara am, kullu ratbin wa yabis. Tapi kenapa dengan ikan disebut secara khusus oleh Nabi kita? Innama khassaha bidzikri, Nabi kita hanya khususkan ikan yang disebut itu, likauniha, karena keadaan ikan itu la lisanal haq, dia tak ada lisan. Dia tak ada lidah. Jadi ikan tak ada lidah, bahkan ikan yang tak ada lidah pun mengucapkan ampun, memintakan ampun dekat Allah Ta'ala untuk penuntut ilmu, apatah lagi yang ada lidah, maksudnya macam tu. Intaha daripada kitab Bujairimi. Wa qala Abu Lais, sahib Tanbihil Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi, kata beliau, man jalasa inda alimin
Walam yaqdir ala hifdzi syai'im minal ilmi. Siapa yang duduk di sisi orang alim, hadir majlisnya orang alim. Walam yaqdir ala hifdzi syai'im minal ilmi. Tapi dia tak mampu untuk menghafaz, mengingat sebarang ilmu. Jadi hadir di majlis ulama, hadir di pengajian ilmu, tapi tak faham, tak ingat gapo dia yang disampaikan oleh tok guru ni. Tu dia. Jadi hadir misalnya sejam dekat kuliah ilmu, dekat medan ilmu ke dekat mana-mana majlis ilmu, ternyata bila bersurai, dia tak ingat. Gapo dia tadi tok guru bagi tahu, dia pun tak ingat. Maksudnya tak lekat langsung dalam otak dia. Tu. Tapi yang hak lagu ni, yang hak tak lekat langsung ni pun kata beliau, nala sab'a karamat. Dia dapat 7 kemuliaan. Ni yang tak lekat langsung, apatah lagi yang faham, apatah lagi yang mencatat misalnya, lebih lagi kemuliaannya. Ni yang langsung tak lekat. Sejam duduk di majlis ilmu, sejam juga dia lupa apa dia yang disampaikan tok guru. Tapi dapat 7 kemuliaan. Fadlal muta'allimin, dia dapat kemuliaan sebagai orang yang mengaji, kemuliaan sebagai orang yang belajar. Kemudian juga dia dapat habsahu aniz zunub, kemuliaan terhalang daripada dosa. Sebab takkanlah buat dosa dekat majlis ilmu. Wa nuzular rahmati alaihi hala khurujihi min baitihi, dan juga dia akan mendapatkan turunnya rahmat ke atas dia ketika dia keluar daripada rumah. Ketika keluar daripada rumah, dapat turun rahmat kasih sayang Allah, yang mana kata Nabi, orang yang keluar menuntut ilmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang berjalan dalam jalan menuntut ilmu, maka Allah akan permudahkan jalannya menuju surga. Dia dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahli al-halqati hasala lahu nasibuhu. Dan apabila turun rahmat Allah ke atas ahli halaqah ilmu sa'ni, hasala lahu nasibuhu, dia pun juga mendapatkan bahagiannya. Sebab dia termasuk ahli halaqah, walaupun dia tak faham langsung apa dia yang disampaikan tok guru, walaupun dia tak ingat langsung. Wa yuktabu lahu ta'atan madama mustami'an. Wa yuktabu lahu, dan dituliskan bagi dia ta'atan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, madama mustami'an, selama mana dia menjadi mustami', orang yang menjadi mustami' di majlis berkenaan. Wa idza dhaqa qalbuhu, dan apabila hatinya rasa susah hati, rasa sempit, dia tak faham apa disampaikan tok guru, jadi dia rasa susah hati pada ketika itu, rasa sempit hatinya, rasa susah hati, tak selesa dengan asbab li adamil fahmi, kerana asbab dia tidak faham tadi. Sara ghammuhu, maka jadilah kesusahan hati dia itu wasilatan ila hadratillahi ta'ala, sebagai wasilah, sebagai satu wasilah, sebagai satu jalan, sarana untuk mendapatkan hadratillah, mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, karena ada hadis qudsi firman Allah taala, in ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku bersama orang yang hatinya itu sedih kerana asbab aku. Ai jabiruhum wa nasirum, iaitu Allah yang akan menjadi penolong dan jabir. Jabir, nasir sama maksudnya di sini maksudnya penolong, asal mana jabir, penampal kesedihan dia, yang akan jadi penolong dia, Allah taala. Wa yurwa, dan diriwayatkan. Wa yurwa, maaf, itu bukan wa yurwa, sepatutnya itu wa yara. Si orang yang tak faham langsung tadi tu, orang yang tak ingat langsung apa dia yang disampaikan oleh tok guru saat ni. Wa yara, tak ada waw situ. Wa yara, dan dia juga orang itu akan melihat izzal alim, kemuliaan orang yang alim, wa zullal fasik, dan kehinaan orang yang fasik. Fayuraddu qalbuhu anil fiski, maka akan tertolak, fayuraddu qalbuhu, fayuraddu, maka akan ditolak akan hatinya,
anil fiski, daripada kefasikan, jadi dia akan benci akan kefasikan. Wa yamilu tab'uhu ilal ilmi, dan cenderunglah tabiat dia tu kepada ilmu. Itulah dia kemuliaan-kemuliaan orang yang duduk bersama orang alim, walaupun dia kemudian tak ingat apa dia ilmu yang disampaikan oleh orang alim saat ni. Ini yang tak ingat. Macam mana kemuliaan mereka yang ingat? Macam mana kemuliaan mereka yang bukan saja ingat tapi juga mencatat? Dan bukan saja mencatat, macam mana pula kemuliaan orang yang bukan saja mencatat tapi juga beramal? Bukan saja yang beramal tapi juga mengajar. Jadi akan lebih mulia lagi. Berganda-ganda lagi kemuliaannya. Wa qala aidan, dan beliau Imam Abu Lais juga berkata, man jalasa ma'a samaniyati asnafin zadahullahu samaniyata asya. Siapa yang duduk bersama dengan 8 kumpulan, maka Allah Ta'ala akan tambahkan baginya 8 perkara. Man jalasa ma'al aghniyai zadahullahu hubbad dunya wa raghbata fiha. Siapa yang duduk bersama orang kaya, maka Allah Ta'ala akan tambahkan bagi dia kecintaan akan dunia dan minat dekat dunia. Sebab duduknya sahabatnya ada orang kaya. Maka orang kaya ni cerita pasal bisnes, cerita pasal perniagaan dan lain sebagainya. Akhirnya dia pun jadi suka juga dengan dunia, dengan segala fasiliti, kemudahan orang kaya saat ni. Wa man jalasa ma'al fuqara, siapa yang duduknya bersama orang fakir, bersahabat dengan orang fakir, orang yang asnaf, orang miskin, hasala lahu syukru wa ridha bi qismatillah. Dia akan hasil baginya kesyukuran dan redha dengan pembahagian pengagihan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tengok ada orang yang lebih papa kedana daripada dia. Dia tengok ada orang yang lebih susah daripada dia. Syukur, alhamdulillah Allah Taala bagi aku kereta. Taklah kena panas ketika nak pergi mengaji dan lain sebagainya. Tu ada sahabatku tak boleh beli kereta, dia ada motor sahaja. Syukur. Yang kata yang ada motor, boleh ada motor, taklah penat sangat nak jalan kaki. Itu ada sahabat kita, dia tak boleh beli motor, ada basikal je. Dan begitulah seterusnya. Bila kita tengok keadaan orang yang fakir, bila kita duduk bersama dengan orang yang fakir, kita bersahabat dengan dia yang lebih lemah keadaan ekonominya daripada kita, kita akan mendapatkan kesyukuran dan redha dengan apa yang Allah Ta'ala beri dekat kita. Wa man jalasa ma'as sultan, sesiapa yang duduk bersama sultan, pemerintah, yang duduk bersama pemerintah, zadahullahu al-qaswata wal kibra, akan Allah Ta'ala tambahkan kekerasan hati dan juga kesombongan. Sebab pemerintah dia tentu lebih daripada segala-galanya berbanding dengan rakyat jelata, dengan rakyat biasa. Dengan fasilitinya, dengan kemudahannya dan lain sebagainya, senang untuk bermegah-megahan. Maka orang yang duduk bersahabat dengan pemerintah, maka dia pun juga akan terbiasa dengan segala dilayan, perkhidmatan dan lain sebagainya, sehingga akan jadi keras hati dan agak sombong. Itu dia akan bertambah itu macam tu. Kalau dia tak pandai nak jaga hati lah tentunya. Dengan catatan kalau dia tak pandai nak jaga hati, sebab ramai je pemerintah yang kemudian low profile, pemerintah yang kemudian merakyat dan lain sebagainya. Kemudian apalagi kata beliau, wa man jalasa ma'an nisa zadahullahu al-jahla wasyahwah. Dan sesiapa yang duduk bersama dengan perempuan, zadahullahu al-jahla wasyahwah, Allah akan tambahkan untuk dia kejahilan dan juga syahwat hawa nafsu. Sebab perempuan dengan segala macam godaannya, dengan segala macam pujuk rayunya dan lain sebagainya, tentu seorang lelaki yang normal tentunya akan tergerak nafsunya, akan bertambah nafsunya bila duduk dengan perempuan. Itu dia. Wa man jalasa ma'as sibyan, siapa yang duduk dengan budak kecil, duduk dengan kanak-kanak, isdada minallahu, akan bertambah dia lahu, permainannya, kelekaannya. Sebab kalau duduk dengan budak-budak, takkanlah kita nak serius, pasang muka dengan budak-budak. Tentu kita akan bermain-main, banyak permainannya, banyak leka dan lalainya. Sebab duduk dengan budak-budak, takkanlah nak duduk
dengan muka yang masam dekat budak-budak kan. Jadi akan bertambah juga daripada permainannya, daripada kelekaannya sebab bersama budak-budak. Wa man jalasa ma'al fusaq, siapa yang duduk bersama orang fasik, orang jahat. Izdada minal jara'ati 'ala dzunub wa taswifit taubah ay ta'khiriha. Maka akan bertambah juga keberaniannya untuk buat dosa sebab duduk dengan orang jahat. Orang jahat memang tak ada rasa apa dia buat, dia apa saja dia nak buat. Maka orang yang bersahabat dengan orang jahat pun juga akan bertambah keberaniannya buat dosa. Wa taswifit taubah, dan menangguhkan taubat. Wa man jalasa ma'as salihin, yang duduknya bersama orang soleh, izdada ragbatan fi ta'at, maka akan bertambah kesungguhannya dalam buat amal ibadah taat kedekat Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa ma'al ulama, siapa yang duduknya bersama orang alim, izdada minal ilmi, maka dia akan bertambah juga daripada keilmuan dia. Sebab duduknya bersama dengan orang alim, bertambah keilmuannya, dan bila bertambah keilmuannya, apalagi kat bawahnya, scroll dekat bawah pula. Izdada minal ilmi, bertambah keilmuannya, wal amali, dan juga bertambah amalannya. Jadi bila duduk dengan orang alim, dia tambah ilmu, dan juga akan bila tengok amalan orang alim akan tambah juga amalan dia. Intaha, itu daripada kitab Bujairimi alal Iqna'. Kemudian waqala al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ini perkataan Imam Syafi'i. Man ta'allama al-Quran, ini ada dikutip oleh dinukil Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab apa? Dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i rasanya. Ada dikutip Manaqib Imam Syafi'i pula. Tarikh Baghdad, Manaqib Imam Syafi'i Al-Baihaqi. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, man ta'allama al-Quran azumat qimatuhu. Siapa yang mengaji Al-Quran, azumat qimatuhu, akan besar nilaian dia dunia dan akhirat. Wa man ta'allama al-fiqha, orang yang mengaji fiqh pula, nabula qadruhu, akan mulia kedudukan dia. Asal makna nabula tu bijak, maksudnya mulia dekat situ. Nabula qadruhu, akan mulia kedudukannya, dimuliakan Allah Ta'ala, dimuliakan juga oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man katabal haditha qawiyat hujjatuhu, orang yang menulis hadis, qawiyat hujjatuhu, akan kuat hujahnya dia, sebab hadis itu kan di antara sumber utama dalam hukum hakam Islam. Jadi siapa yang menulis hadis, yang hafal hadis, tentu akan kuat hujahnya berbanding orang yang tidak menulis dan juga tidak hafal hadis. Wa man ta'allama al-hisaba jazula ra'yuhu, siapa yang mana dia itu mengaji ilmu hisab, ilmu matematik, jazula ra'yuhu, maka akan kukuh, akan kuat dia punya pandangan dia, kepenilaian dia, keputusan dia. Siapa yang mengaji ilmu matematik, akan kuatlah keputusannya, akan kukuhlah pandangannya, tak mudah diperkotak-katikan. Sebab dengan asbab dia mengaji ilmu matematik ni, tentulah akal pikiran ni kan dah terlatih untuk berfikir secara teratur, secara tepat, kemas kan. Sebab kalau kita nak mengira, nak menghitung tu kan perlu ketelitian, perlu kecermatan. Maka orang yang pandai berhitung, pandai matematik, tentu akal dia dah terlatih untuk teratur, berfikir secara teratur dan tepat. Maka dia tak mudah untuk diperkotak-katikan, dimanipulasi dan lain sebagainya. Sebab biasa berfikir secara logik dan teratur. Itu maksudnya jazula ra'yuhu. Sehingga kalau dia nak beri fatwa ke, nak buat satu keputusan ke, tentu dah segala hujah-hujahnya tu dah dikira dah. Dah dikira dengan penilaian-penilaian yang tepat. Macam tu. Wa man ta'allama al-arabiyyata, siapa yang mengaji ilmu bahasa Arab, raqqa tabu'uhu, maka tabiat dia akan jadi tabiat yang halus. Siapa yang mengaji ilmu bahasa Arab, tabiatnya akan jadi tabiat yang halus, perangainya akan jadi perangai orang yang berbudi bahasa, istilah kitanya. Sebab apa? Sebab bahasa Arab itu kan
dia Masya Allah, dengan balaghahnya, dengan mantiknya, dengan nahunya, sorobnya, bayan, badi, ma'aninya, sehingga orang itu akan jadi mempunyai perasaan yang halus, mempunyai jadi orang yang berbudi bahasa. Wa man lam yasun nafsahu, tapi ini kunci dia. Dari tadi kan cerita mengaji, tapi man lam yasun nafsahu, siapa yang tak jaga dirinya sendiri, siapa yang tak kawal dirinya, kemudian terbabit dengan pelbagai macam perkara yang diharamkan Allah Ta'ala, lam yanfa'hu ilmu dia banyak manapun, setara manapun, tak akan bermanfaat. Tu dia. Intaha daripada nukilan daripada kitab An-Najmul Wahhaj, syarah daripada kitab Al-Minhaj. An-Najmul Wahhaj itu syarah daripada kitab Minhaj, juga dinukil oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, arba'un, 4 perkara, la ya'rifu qadraha illa arba'atun, tak kenal akan nilaian 4 perkara saat ni melainkan 4 kumpulan orang. La ya'rifu qadral hayati illal mauta, tak mengetahui akan qadar kehidupan, akan nilainya hidup, pentingnya hidup, melainkan apa? Orang mati. Orang mati yang sedar akan nilai kehidupan. Macam mana kehidupan ini terlalu mahal untuk disia-siakan. Sebab kita hidup di dunia sekali je. Tak akan reti akan mahalnya nilai hidup di dunia ni melainkan orang yang dah mati. Orang yang dah mati, Masya Allah. Pada ketika kan banyak diceritakan dalam kitab Ar-Ruh macam mana penyesalan orang yang mati ketika mana mereka sudah mati. Padahal di dunia ada peluang, ada kesempatan untuk buat amal kebaikan yang lebih banyak, tapi disia-siakan, waktunya dihabiskan benda yang sia-sia. Wala qadra sihhati illa ahlus saqmi, dan tiada yang tahu akan nilai sihat itu melainkan orang yang dah sakit. Orang yang dah sakit baru tahu macam mana nilai arti daripada sihat. Wala qadra syababi illa ahlul harami, dan tak tahu juga akan qadar masa muda melainkan orang yang dah tua. Wala qadral ghina illa ahlul fakir, dan tak reti juga akan qadar kekayaan melainkan orang yang fakir. Intaha. Faidatun, haqiqatul fiqhi ma waqa'a fil qalbi wa zahara 'ala lisan. Hakikat fiqh itu adalah apa yang ada dalam hati dan kemudian zahir dekat lisan. Jadi hakikat fiqh itu apa yang ada dalam hati dan zahir dekat lisan. Fa afadal ilma, maka ianya akan membuahkan ilmu. Fa'afadal ilma, maka ianya akan membuahkan ilmu. Wa awrasal khasyah, dan akan mewariskan sifat khasyah. Sifat apa? Sifat al-khasyah, takut dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Jadi hakikat fiqh, hakikat kita faham akan ilmu, hakikat kita faham akan ilmu, iaitu ketika mana dia itu bertapak dalam hati, zahir dekat lisan kita. Bila dia zahir dekat lisan, artinya apa? Afadal ilma, akan melahirkan, memberikan faedah ilmu kepada sesiapa yang mendengar. Wa awrasal khasyah, dan dalam masa yang sama, kerana dia bertapak dalam hati, akan juga mewariskan sifat khasyah kita, takut kita dekat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Walihadza qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, oleh sebab inilah berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, innama lam yazhar 'alal ulama'i karamatun kal 'ubbadi ma'a annahum afdalu minhum. Hanya saja tidak zahir ke atas para ulama karamat. Hanya saja tidak zahir ke atas para ulama itu karamat, keramat kal 'ubbad, seperti mana zahirnya keramat dekat para ahli ibadah. Ma'annahum afdalu minhum, walhal keadaan para ulama ini lebih afdal daripada ahli ibadah. Kenapa? Tak zahir keramat di kalangan para ulama seperti mana zahirnya keramat di kalangan para ahli ibadah.
lima yadkhulu alaihim minar riya. Kerana masuknya dekat para ulama itu minar riya, daripada sifat riya. Karena asbab sifat riya, sebab ya kalau orang abid, orang ahli ibadah, dia ibadah tak menunjuk-nunjuk. Dia ibadah di malam, tahajud seorang-seorang, tak ada sesiapa yang tahu kan. Dia baca tasbih, zikir, selawat dan lain sebagainya, entah berapa puluh ribu kali sehari, tak ada siapa yang tahu. Dia puasa, tak ada siapa yang tahu. Sebab dia ibadah tu ibadah-ibadah personal, ibadah persendirian. Jadi dia lebih mudah, lebih senang untuk menyembunyikan keadaan dia, sehingga tak timbul yang namanya riya, tak timbul yang namanya sum'ah dan seterusnya kan. Dan apabila macam tu keadaan dia, senanglah keramat muncul daripada diri dia. Senanglah keramat ketika mana tidak diselaputi dengan keriaan, tidak diselimuti dengan keriaan, senang keramat muncul daripada dia. Jadi keramat ni, maksud Imam Nawawi, keramat ni bukan kata nak tunjukkan bahwasanya kedudukan orang tu lebih tinggi di sisi Allah. Tidak, keramat bukan bukti kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting macam mana hatinya yang ikhlas. Yang paling penting macam mana hatinya yang ikhlas, itu yang paling penting. Bukan kerana keramat lalu orang itu jadi mulia, tidak. Akan tapi macam mana keikhlasan hati itu yang membuat orang menjadi mulia. Jadi kenapa para ulama susah timbul karamat? Karena lima yadkhul alaihim min riya tadi. Karena asbab sifat riya yang masuk dalam diri para ulama. Sebab ulama kan dia bukan seperti obat yang duduk menyendiri dalam ibadahnya dan lain sebagainya. Ulama kena tampil di hadapan. Ulama kena tampil di hadapan memberi pencerahan dan bimbingan kepada umat. Dalam keadaan dia bersyarah, dalam keadaan dia mengajar, dalam keadaan dia berkhutbah dan lain sebagainya. Ini kan keadaan-keadaan yang membuat dia jadi termasyhur. Keadaan yang membuat dia jadi terkenal. Bila dia dah terkenal, akan adalah perasaan bangga nanti, akan adalah perasaan riya nanti dan lain sebagainya. Akan muncul perasaan-perasaan seperti itu. Sebab itu adalah perasaan yang manusiawi. Perasaan yang memang akan adalah pada tiap-tiap orang yang zahir di hadapan orang lain kan. Jadi seperti itu. Akhirnya jadi kerana susah nak jaga hati itu susah. Terlebih lagi kalau tu orang alim, lebih susah nak jaga hati berbanding orang awam. Maka itulah yang tak nampak banyak sangat karamat daripada orang alim. Tapi kalau orang alim tu memang sungguh-sungguh menjaga hati dia, menjaga keikhlasan dia dan lain sebagainya, adalah nanti akan nampak karamah. Dan karamat yang paling utama adalah istiqamah. Ketika orang alim tu boleh istiqamah dia mengajar, istiqamah dia berkhidmat, istiqamah dia dalam melayani umat dan lain sebagainya, dan istiqamah itulah justru yang lebih mulia daripada 1000 karamah, kata para ulama. Itu dia. Kemudian masalah tukaf, masalah al-qurdi. Qala rajulun li Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Berkata seseorang kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ada orang hamba Allah ni, dia berkata kepada Abu Hurairah, "Inni uridu an ata'allama al-ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Aku ni nak menuntut ilmu, tapi aku khawatir nanti mensia-siakan ilmu pula. Dia nak menuntut ilmu, tapi bimbang, takut nanti bila dah menuntut ilmu, dia jadi mensia-siakan ilmu pula. Maka apa kata Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu? Faqala kafa bitarkika idha'atan. Cukuplah dengan engkau meninggalkan menuntut ilmu itu sebagai pensia-siaan dekat ilmu. Itu dia. Kafa bitarkika lil ilmi. Cukuplah engkau tu tak menuntut ilmu itu sebagai idha'atan, sebagai pensia-siaan kepada ilmu. Tu. Wa qala al-imam, dan berkata al-imam, maksudnya al-imam al-haramain di sini. Wa qala al-imam, dan berkata Imamul Haramain, min makaidi syaitan, di antara tipu daya syaitan. Di antara tipu daya syaitan, di antara perangkap syaitan. Tarkul amali khaufan min ayyakulan nasu innahu mura'in. Tarkul amal, meninggalkan beramal. Kenapa meninggalkan beramal? Khaufan, kerana khawatir, kerana takut.
ayyakulan nasu, bahwasanya nanti orang ramai akan kata innahu mura'in, yang dia ni riak. Yang dia ni menunjuk je. Dia tak nak beramal. Engkau tak baca selawat apa? Aku tak nak lah, nanti orang kata aku riak. Dia kata macam tu. Innahu mura'in, sesungguhnya dia orang tu riak, menunjuk. Itu kata beliau tu di antara perangkap dan tipu daya syaitan. Tak nak beramal kerana takut nak orang lain kata riak. Kenapa? Lianna tathiral amal min nazarati syaitani bil kulliyati muta'azzirun. Kerana mensucikan amal, membersihkan amal, memurnikan amal daripada sebarang godaan setan, sebarang pujuk rayu syaitan. Lianna tathiral amal, kerana memurnikan amal tanpa sebarang pujuk rayu syaitan itu muta'azzirun, adalah satu perkara yang muta'azzirun, yang tak ada berlaku. Muta'azzir ni tidak berlaku. Artinya, walau macam mana pun orang tu punya amalan, pasti dan pasti ada yang unsur pujuk rayu syaitan, ada unsur godaan syaitan, ada unsur yang syaitan itu akan mengganggu amalan dia. Pasti dan pasti. Sama ada gangguan tu berkesan ke, tak berkesan ke, pasti dan pasti akan ada gangguan daripada syaitan. Gangguan daripada syaitan tu boleh jadi mungkin seperti tadi, orang kata innahum mura'in, orang tu riya tu kan gangguan daripada syaitan juga. Gangguan daripada setan seperti misalnya timbullah ujub, timbullah riya, timbullah sum'ah dalam hatinya, itu kan gangguan daripada setan juga. Jadi nak bersihkan amal tanpa sebarang gangguan setan 100% tu muta'azzirun. Itu ada satu perkara yang muta'azzir. Satu perkara yang tak wujud dalam realiti. Pasti dan pasti akan diganggu oleh setan. Masalah gangguan tu berkesan tak berkesan tu, itu masalah lain. Tapi secara pasti semua orang akan diganggu oleh setan. Maka kalau waqafnal ibadata 'alal kamal, maka kalau kita beribadah untuk, kalau waqafnal ibadata, kalau kita hentikan ibadah 'alal kamal, nak menunggu kesempurnaan, artinya ketika mana kita boleh ikhlas 100% baru kita nak beramal, la ta'azzara al-ishtighal bi syai'in minal ibadat, niscaya tidak akan mampu dia itu membuat sebarang satu ibadah sekalipun. Tak akan mampu. Sebab memang hakikatnya tak ada amalan, tak ada ibadah yang tidak akan terlepas daripada godaan, pujuk rayu, gangguan syaitan. Bahkan kata baginda Nabi SAW, baginda Nabi sendiri pun juga ada syaitan yang mengganggu baginda, tapi baginda Nabi diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala mengalahkan setan berkenaan, menewaskan setan berkenaan, kan macam tu. Jadi seperti itu keadaannya. Kan ada hadis yang setan akan yajri min ibni Adam majrad dam, berjalan dalam tubuh badan kita ni seperti mana perjalanannya darah. Dia setan memang tidak akan memisahi kita, walau macam manapun keadaannya, dia akan sentiasa menggoda, memujuk dan mengganggu kita. Jadi kalau nak harapkan ketika mana kita beribadah ketika betul-betul ikhlas semata-mata 100%, memang tak akan boleh beribadah. Sebab tak ada ibadah yang tidak lepas daripada gangguan setan. Tinggal lagi macam mana kita nak menewaskan itu, mengalahkan itu gangguan setan. Wadzalika, dan ketika mana dia tak nak ibadah kerana nak tunggu ikhlas 100% tu, yujibu akan menyebabkan al-batalah, kemalasan dalam beribadah. Allati hiya aqsa gharadi syaitan, yang mana malas dalam beribadah inilah sehabis-habis tujuan dan matlamat syaitan. Syaitan dah putus asa untuk disembah, tapi dia cukup berpuas hati dengan benda-benda remeh-temeh yang dibuat oleh hamba-hamba Allah. Antaranya bab malas beribadah. Itu benda remeh-temeh yang dibuat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Malas beribadah sebab karena misalnya tadi beribadah pun riak juga, beribadah pun menunjuk juga, apalah tak payahlah beribadah. Itu asbab-asbab yang seperti itu ada sehabis-habis matlamat syaitan. Dia tak perlu pun minta disembah, tapi dia akan cukup berpuas hati dengan benda-benda remeh yang dibuat oleh hamba-hamba Allah. Seperti apa? Malas beribadah. Jadi contohnya, masalah tusin, masalah al-ashkhal. Min adabi hamilil Quran. Di antara adab orang yang membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran ini maksudnya orang yang pakar dalam Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran. Itu disebut dengan hamilul Quran.
Fadlan anil alimi, lebih-lebih lagi orang yang alim, yang bukan sahaja pandai Al-Quran, tapi juga pandai dengan ilmu-ilmu yang lain. Ayyakuna syarifan nafsi, hendaknya dia adalah orang, menjadi orang yang punyai jiwa yang mulia. Ayyakuna syarifan nafsi, hendaknya dia punya jiwa yang mulia, punya diri yang mulia. Maksudnya punya jiwa yang mulia, diri yang mulia ni artinya dia mampu mengawal dirinya daripada terbabit dalam benda-benda yang mencalarkan maruah, lebih-lebih lagi daripada benda yang syubhat dan haram. Itu namanya syarifan nafsi. Mulia dirinya, mulia jiwanya. Murtafi'an anil jababirati wal jufati min abna'id dunya. Hendaknya dia itu murtafi'an, di atas daripada orang-orang yang sombong dan kasar, daripada abna'id dunya, daripada orang-orang yang bergelimang dengan dunia. Artinya dia jangan sampai apa? Jangan sampai inferior. Istilahnya inferior. Jangan sampai dia rasa rendah diri di hadapan orang yang sombong, rendah diri di hadapan orang yang kaya, rendah diri di hadapan sesiapa sahaja daripada mereka-mereka yang bergelimang dengan dunia. Orang alim, hamilul Quran, itu perlu berada di atas daripada mereka-mereka ini. Perlu berada di atas. Artinya jangan sampai dengan ilmu dia tu jadi diletakkan di bawah, diletakkan di bawah, tapi karena dengan asbab ilmu dia hendaknya di atas. Jangan sampai rendah diri ketika berhadapan dengan orang-orang yang seperti itu. Wa qala al-faqihul Jurjani, berkata al-faqih al-Jurjani, apa kata beliau ni, syair? Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama, kata beliau. Lam abtazil, aku tidak berusaha dengan sepenuh usaha beliau. Lam abtazil ni mencurahkan seluruh usaha. Aku tidaklah mencurahkan seluruh usahaku fi khidmatil ilmi, dalam berkhidmat dekat ilmu, mengaji, kemudian mengajar, itu namanya khidmat ilmu. Tidaklah aku mencurahkan seluruh usahaku dalam mengkhidmat akan ilmu. Bermula daripada pengajiannya, kemudian mengajar, kemudian menulis buku dan lain sebagainya, berdakwah dan lain sebagainya untuk berkhidmat dekat ilmu ini. Muhjati, walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu walakin li ukhdama. Aku tidak berusaha mencurahkan usahaku dan mengkhidmat akan ilmu, muhjati, sebagai tujuan hidupku, li akhduma man laqaitu, untuk aku menjadi khadam kepada sesiapa yang aku temui, lakin li ukhdama, tapi justru dengan aku mengaji, dengan aku bersungguh mengaji, bersungguh mengajar, bersungguh berdakwah, bersungguh menulis buku dan lain sebagainya, khidmat dekat ilmu ini dah li ukhdama, tapi agar aku sendiri dimuliakan, agar aku sendiri dikhidmati. Jadi dengan ilmu ini, tujuanku, matlamat aku ketika berkhidmat dekat ilmu, bukan aku berkhidmat kepada sesiapa sahaja yang aku jumpai. Khidmat dekat dekat orang kaya, khidmat dekat orang sombong, khidmat dekat sesiapa sahaja yang aku jumpa, tak. Tapi tujuannya adalah untuk supaya aku dimuliakan, aku dikhidmati. A'ashqa bihi gharsan wa ajnihi zallatan. Adakah aku mesti bersusah payah menanam, maksudnya menanam ilmu, bersusah payah mengaji, bersungguh, datang sana, datang sini, pergi tempat yang jauh, pergi dekat Mesir, pergi dekat Jordan, pergi dekat Indonesia, pergi dekat mana nak menuntut ilmu, jauh-jauh menuntut ilmu, bersusah payah menghabiskan puluhan ribu RM menuntut ilmu. A'ashqa bihi gharsan wa ajnihi zallatan. Adakah aku mesti bersusah payah nak menanam ilmu, nak menuntut ilmu, pergi ke sana kemari, berhabis ringgit dan lain sebagainya, menghabiskan waktu lain sebagainya, wa ajnihi zallatan, lalu memetik hasilnya berupa kehinaan, hanya setakat jadi khadam sahaja dekat orang lain? Idzan, kalau macam tu, fattiba'ul jahli qad kana ahzama, maka fattiba'ul jahli, mengikuti
Kejahilan, tak payah mengaji, tak payah nak berhabis ringgit, tak payah nak berhabis waktu, tak payah nak berhabis segala-galanya. Duduk je dekat rumah, tidur, menganggur dan lain sebagainya. Fatiba'ul jahli, jadi orang bodoh je, jadi orang bodoh, mengikuti kebodohan je. Kan sama itu lebih bijak. Sebab kalau setakat nak mengampu, kalau setakat nak menjilat, kalau setakat nak merendah jadi khadam untuk kepentingan dunia orang lain, itu tak perlu nak mengaji. Jadi orang bodoh, jadi orang yang tak mengaji pun, janji pandai jilat, janji pandai mengampu pun dah dapat kedudukan juga. Tu dia. Ini kritik beliau kepada ulama-ulama. Dan juga kritik dekat diri sendiri. Walau anna ahlal ilma sanahum. Kalau seandainya para ahli ilmu ini menjaga akan ilmu, mengagungkan akan ilmu, menjaga kemuliaan ilmu, sanahum, ilmu yang akan menjaga mereka. Walau azzamuhu fis suduri la'azzama. Kalau seandainya mereka ahli ilmu ini mengagungkan ilmu yang ada dalam hati mereka. Walau azzamuhu fis sudur. Kalau seandainya mereka itu mengagungkan ilmu, yang mana ilmu itu Masya Allah ada betapa dalam hati mereka, mereka agungkan dengan cara mereka kawal dirinya, tidak terbabi dalam benda yang diharamkan, tidak terbabi dalam benda yang dimakruhkan, tidak terbabi dalam benda yang syubhat, tidak terbabi dalam benda yang mencalarkan marwah, diagungkan. Kenapa? Karena ada keagungan ilmu dalam hati. La'azzama, maka niscaya ilmu akan mengagungkan dia. Dia akan dimuliakan, bukan saja oleh makhluk, tapi Allah Ta'ala pun juga memuliakan dia. Walakin ahanuhu, akan tapi para ahli ilmu ini sangat-sangat dikesalkan. Ahanuhu, mereka menghinakan ilmu. Terbabit dengan benda-benda yang diharamkan Allah. Terbabit dalam benda-benda yang syubhat. Terbabit dalam benda-benda yang mencalarkan marwah. Fahanu, maka akhirnya mereka ahli ilmu jadi hina. Menjadi hina. Tidak dimuliakan lagi. Orang akan pandang dia biasa-biasa sahaja. Tak ada berwibawa. Tak ada disegani. Orang akan jadi rasa biasa-biasa macam tak ada makna lah ilmu tadi tu. Ilmu tadi tak menjadikan dia seperti orang yang berilmu. Orang yang berilmu terbabit dengan benda-benda yang haram, benda-benda yang syubhat apa semua ni, akhirnya ya apa gunanya ilmu kan? Sama je dengan orang lain yang tak mengaji. Fahanu, maka mereka jadi hina. Wadan nasu muhayyahu bil atma'i hatta tajahama. Dan mereka mencalarkan, mengotorkan. Wadan nasu, dan mereka mengotorkan muhayyahu, penampilan ilmu itu. Mengotorkan penampilan ilmu itu. Bil atma', dengan ketamakan mereka. Hatta tajahama, sehingga buruk rupa ilmu. Akhirnya apa? Masyarakat, orang ramai tidak memandang lagi tinggi akan ilmu. Tidak memandang lagi tinggi akan orang alim. Bila tengok orang alim, masyarakat jadi apa? Jadi syak wasangka. Ni orang alim ni gini. Macam-macam. Jadi apa? Jadi image tu jadi negatif. Sebab apa? Sebab karena orang alim sendiri yang menghinakan ilmu. Orang alim sendiri yang kemudian tidak cakna dengan kemuliaan dirinya dan kemuliaan ilmunya. Itu dia. Wafil Bukhari, dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Wafil Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, apa kata beliau? La yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi. La yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi. Tidak sepatutnya bagi seorang yang ada ilmu. La yanbaghi li ahadin. La yanbaghi li ahadin, tidak sepatutnya bagi seorang yang ada ilmu. Ayyadha'a nafsahu, bahwa dia menghinakan dirinya. Tidak sepatutnya bagi seorang yang ada ilmu bahwa dia menghinakan dirinya. Tak sepatutnya orang yang ada ilmu menghinakan dirinya. Ini asalnya daripada perkataan Imam Rabi'ah yang dinukil dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kemudian wa warada, dan juga ada hadis, man akrama aliman
faqad akramallahu wa rasulah. Siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Siapa yang memuliakan orang alim, maka sungguh dia telah memuliakan Allah dan Rasulnya. Kemudian, fakhidmatu ahlil fadli min a'zamil qurabi, maka berkhidmat kepada orang yang utama. Berkhidmat kepada orang yang punya keutamaan daripada sudut agama, orang alim, orang soleh. Itu min a'zamil qurabi, daripada sebesar-besar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'zimi sya'airillahi ta'ala wa hurumatihi ijma'an, dan di antara bentuk pengagungan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala dan kehormatan-kehormatan agama Allah Subhanahu wa taala secara ijma'. Mas'alatu Ibni Yahya. La yahillu li'alimin. Ini hukum. La yahillu li'alimin, tidak halal. Maksudnya haram. La yahillu li'alimin, tidak halal bagi seorang alim. Ayyazkura mas'alatan, bahawa dia menyebut akan satu masalah. Masalah hukum. Liman ya'lam, bagi orang yang dia ketahui, ayyaqa'a bima'rifatiha, bahawa akan berlaku dengan asbab dia mengenal hukum hakam yang disebutkan oleh orang alim berkenaan, fi tasahulin, dalam tasahul, bermudah-mudahan, fid dini, dalam urusan agama, wa wuqu'in fi mafsadatin, dan jatuh dalam kemafsadahan, jatuh dalam mafsadah, kemudaratan, yakni kemudaratan daripada sudut agama. Jadi seorang alim, kata beliau, tidak halal untuk menyebutkan satu masalah hukum, yang mana kalau ada orang lain tahu tentang masalah ini, lalu orang itu akan bermudah-mudahan dalam agama, akan terbabit dalam mafsadah, kemudaratan, sama ada kemudaratan agama ataupun kemudaratan maqasid syariah yang lain. Itu dia. Jadi tak halal menyebutkan. Jadi itu tidak dikira sebagai apa? Tidak dikira sebagai kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Sebab apa? Sebab dia mengelakkan kemudaratan. Idil ilmu, karena ilmu itu imma nafi'un, ada ilmu yang bermanfaat. Kal wajibatil ainiyah yajibu dzikruhu likulli ahad, seperti ilmu fardu ain yang wajib kita sebut dekat sesiapa sahaja. Ilmu fardu ain siapapun kita kena ajar. Tua ke, muda ke, kaya ke, miskin ke, lelaki ke, perempuan, siapapun mesti kena tahu ilmu fardu ain. Maka seorang alim mesti kena ajar ilmu fardu ain dekat sesiapa sahaja. Audharun, tapi ada juga ilmu yang memudaratkan. Kal hiyalil musqitatil zakah, seperti helah-helah yang menggugurkan kewajiban zakat. Hilah yang menggugurkan kewajiban zakat. Itu termasuk yang memudaratkan. Sepatutnya dia wajib zakat, tapi kan diajarkan macam mana helah nak mengelak zakat, nak lagi daripada zakat, akhirnya orang itu pun lagi daripada zakat, tidak menunaikan kewajiban zakat dia. Itu namanya hilah. Hilah yang seperti itu, ilmu yang seperti itu memudaratkan. Wa kullu ma yuwafiqul hawa wa yujlibu hutamad dunya. Dan juga ilmu yang memudaratkan itu seperti semua ilmu yang menepati dengan hawa nafsu. Wa yujlibu hutamad dunya, dan mendatangkan hutamad dunya, kekayaan dunia semata-mata. Itu semua ada ilmu yang memudaratkan. La yajuzu dzikruhu liman ya'lamu annahu ya'malu bihi. Maka tak harus orang alim itu menyebutkannya kepada orang yang dia ketahui akan beramal dengan benda-benda itu. Au ya'lamuhu may ya'malu bihi. Au ya'lamuhu may ya'malu bihi. Atau diketahuinya dia beramal dengannya. Au ya'lamuhu may ya'malu bihi. Atau diketahuinya dia beramal dengannya. Maaf, au yu'lamuhu. Au yu'allimuhu may ya'malu bihi. Atau dia mengajarkan. Tadi sekedar sebut. Ni mengajar. Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkannya. May ya'malu bihi, akan orang yang beramal dengan itu benda. Jadi tak harus disebut, tak harus juga diajar. Begitu.
Au fihi dararun wa naf'un, tapi kalau seandainya apa yang nak diajar, apa yang nak disebut ni ada kemudaratannya dan juga ada manfaatnya pada masa yang sama. Wa in tarajjahat manafi'uhu dzakarahu. Kalau lebih manfaatnya maka dia sebut. Wa illa fala. Kalau tak lebih mudaratnya maka jangan disebut. Wa yajibu 'alal ulama'i wal hukami ta'limul juhali ma la budda minhu. Dan wajiblah ke atas para ulama dan juga pemerintah mengajar orang jahil ma la budda minhu akan ilmu yang tidak boleh tidak, yaitu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ini wajib ulama kena mengajar, para pemerintah juga kena mengajar. Wajib ulama dan pemerintah mengajar orang jahil akan ilmu fardu ain ini. Mimma apa dia? Mimma ma la budda minhu mimma yasihu bil Islam min al-aqaid, yaitu daripada apa-apa perkara yang sah dengannya Islam daripada akidah dan keyakinan. Wajib mengajar ilmu akidah. Wa tasihu bihi salatu was-shaum min al-ahkam adh-dhahirah, dan sah dengannya oleh sembahyang dan puasa daripada hukum hakam yang zahir. Wa kadzal zakat wal hajju haitsu wajib, dan juga wajib mengajarkan zakat, haji ketika mana itu diwajibkan. Jadi maksudnya apa? Maksudnya wajib atas para ulama dan juga pemerintah mengajar rakyat orang-orang yang jahil ilmu fardu ain. Masalah bil faqih. Ini perbezaan. Al-farqu baina syakki wal waswasati anna syakka huwa taraddudu fil wuqu'i wa adamihi. Al-farqu baina syakki wal waswasah, perbezaan antara syak dan waswasah. Ragu dan waswas itu apa beza dia? Anna syakka, yang namanya syak itu adalah huwa taraddud, yaitu at-taraddud. Taraddud ni ragu-ragu, kita kata ragu-ragu fil wuqu' wa adamihi, sama ada berlaku atau tidak. Ragu-ragu sama ada berlaku atau tidak. Ragu-ragu tu lagu mana? Wa huwa i'tiqadun. At-taraddud itu adalah i'tiqadun ayyataqawama tasawihima. Yaitu satu keyakinan bahwasanya bersamaan kedua-duanya itu. Ragu 50%, yakin juga 50%. Ragu 50%, berlaku 50%, maaf, tidak berlaku juga 50%. Jadi misalnya dia ragu, ni semayang ni 3 ke 4, 3 ke 4, 3 ke 4. Dia ragu. Ketika dia semayang dah 3 rakaat ke 4 rakaat, dah 3 ke 4, ragu. La maziyata li ahadima alal akhar, tidak ada kelebihan salah satu atas keduanya, atas yang lain. Jadi pada kedudukan yang sama, 50%, 50%. 50% berlaku, 50% tidak berlaku, itu namanya syak. Fa'in, bukan raja'a. Fa'in raja'a yang betulnya. Fa'in raja'a pun boleh juga, raja'a pun boleh juga. Ala kulli hal, okey je kedua-duanya nih, tapi yang lebih tepatnya raja'a lah. Fa'in raja'a ahaduhuma, maka jika seandainya kuat salah satu daripada keduanya. Jadi hok ni 60% kita 60% ya berlaku. 40% tak berlaku. Katakanlah macam tu. Li rujhanil mahkumi bihi ala naqidihi fahuwa dhannu. Maka jika seandainya kuat salah satu daripada keduanya, li rujhanil mahkumi bihi, kerana bagi merajihkan, bagi menguatkan apa yang dihukumkan dengannya, misalnya berlaku, dihukumkan berlaku, kuat berlaku 60%. Ala naqidi, atas lawannya itu tidak berlaku 40%, maka itu disebut fahuwa dzan, maka disebut dengan dzan, sangkaan kuat. Wadidduhu, dan lawannya itu waham, kekeliruan. Itu dia. Wa ammal waswasah, itu adapun waswasah. Adapun waswas, apa dia waswas? Tadi syak. Ini waswas apa? Fahiya hadisun nafsi wasyaitani la tambani ala aslin. Maka waswas itu adalah hadisun nafsi, bisikan jiwa dan setan. La tambani ala aslin, yang tiada asasnya. Bisikan jiwa dan setan yang tiada asas. Itulah dia waswas. Bi khilafi syakki, berbeza dengan syak. Kalau syak ini payambani alaihi, itu ada asasnya. Misalnya orang syak sembahyang 3 ke 4, 3 ke 4, ada asasnya, itu dia sembahyang. Itulah asasnya. Yang dia ragu, rakaatnya berapa? 3 ke 4, itu ragu. Tapi dia ada asas. Asasnya apa? Asasnya dia sembahyang.
Tapi kalau was-was ini tak ada asas. Ka'akhbari man la yukbal. Seperti berita-berita, khabar-khabar orang yang tidak diterimakan berita dia. Orang ni penipu, pembohong. Lalu dia bercerita. Tentulah kita tak diterima. Tentulah kita tak terima cerita dia. Kan? Hadisnya jadi hadis palsu kan. Maka kalau dia bercerita, itu boleh jadi nanti dia berkata betul. Itu namanya was-was. Sebab memang orangnya pembohong, memang orangnya penipu. Tak akan kita nak percaya dengan dia. Itu ada asas kan. Ada asas. Kalau kita terima, tak ada asas lagi kita terima. Sebab orangnya memang ka'akhbari man la yukbal. Wa ta'khiris salati ta'khiran mufritan. Seperti juga menangguhkan sembahyang sehingga penangguhan yang melampau. Jadi was-was. Dia was-was ni dah masuk waktu ke tak masuk waktu. Dah masuk waktu ke tak masuk. Rasa-rasa tak masuk lagi. Dah pukul 1 rasa tak masuk lagi. Maaf, dah pukul 3 dia rasa tak masuk lagi. Pukul 4.30 tak masuk lagi rasa-rasa. Ini dah melampau dah penangguhan. Kalau ragu tu ketika di awal waktu ni pukul 1.20 ni dah masuk ke belum masuk ke belum masuk ke belum tak pasti. Jam tak ada. Nak tengok matahari mendung. Tak ada matahari, tak boleh nak pastikan dia condong ke mana. Itu ragu pada ketika itu. Bila dah pasti, misalnya bila sampai rumah tengok jam, jam 2.30. Ini dah pasti, terus main zuhur sajalah. Itu tadi ragu. Kalau was-was ni tidak. Was-was ni takhir ke salah takhiran mufratan. Rasa-rasa tak masuk, rasa-rasa tak masuk, rasa-rasa tak masuk. Sampai pukul 3 rasa tak masuk lagi. Itu bukan rasa tak masuk, itu was-was namanya. Itu daripada syaitan. Wa kasyabi manadatuhu mubasyaratun najasah. Dan seperti juga baju orang yang kebiasaannya, baju itu mubasyarat, orang yang kebiasaannya mubasyaratun najasah. Seperti baju orang yang kebiasaannya mubasyaratun najasah, bercelumur dengan najis. Jadi baju dia ni tidak suci lah macam tu keadaannya kan. Tidak suci lah pada ketika itu. Wa qassalati khalfa man adatuhu tasahul. Dan seperti sembahyang di belakang orang yang kebiasaannya bermudah-mudah dan sembahyang, tak jaga sangat dengan syaratnya, tak jaga sangat dengan rukunnya. Itu tasahul dan sembahyang. Maka fal ihtiyatu, berjaga-jaga pada ketika itu matlub, dituntut. Berjaga-jaga pada ketika itu dituntut. Sebab ada asasnya untuk dia berjaga-jaga. Ada asasnya untuk dia berjaga-jaga. Ada asasnya untuk dia berjaga-jaga. Kalau tak ada asas, itu barulah jadi was-was. Fa illam yakun syai'un min zalik. Kalau seandainya tidak ada asasnya, fa illam yakun syai'un min zalik, kalau seandainya tidak seperti yang disebutkan di atas, artinya tak ada asas. Kita ada asas tak terima kabar berita dia sebab dia orangnya penipu. Kita ada asas untuk tidak sembahyang tidak sembahyang di awal waktu sebab pada ketika itu kita ragu kan, ada asas ni lah masuk ke belum. Kalau ketika itu ragu. Tapi tidaklah sampai takhiran mufritan dengan penangguhan yang melampau, itu tidak. Itu kalau dah melampau tu dah tak ada asas. Begitu juga kita berjaga-jaga dengan orang yang kebiasaannya tak menjaga sangat dengan najis. Jadi dia ni memang najis ni lepas dia kencing, misalnya katakan lepas dia kencing dia terus pasang je kain dia tu. Tak basuh pun. Itu kan mubasyaratun najasah namanya. Itu kita berjaga-jaga. Ini kain kau pakai masa itu, berjaga-jaga tu matlub di situ. Fa illam yakun syai'un min dzalik, kalau tak ada yang demikian itu, maksudnya kekhawatiran yang tak berasas, fahiyal waswasatu, maka itulah dia waswas. Allati hiya minal bid'ah, itu yang termasuk di antara bid'ah waswas ini. Ka ayata wahaman najasa, seperti waswas tentang dia waham tentang najis. Keliru dengan najis ni, najis ke tidak, benda yang sebenarnya tidak najis. Benda yang secara pasti tidak najis, tapi dia waham situ, keliru, waswas kat situ. Fal ihtiyatu hina idzin, maka ihtiyat ketika mana waswas ini dah tarkul ihtiyat, meninggalkan ihtiyat. Itulah ihtiyat yang sebenarnya, itu tidak berihtiyat.
Ihtiyat yang sebenar ketika mana waswas adalah tidak berihtiyat. Jangan pedulikan waswasnya. Begitu. Jangan pedulikan waswasnya. Faidatun. Al-musyabahatu ittifaqus syai'aini fil kaifiyah. Al-musyabahah keserupaan. Itu adalah ittifaqus syai'aini fil kaifiyah. Persamaan dua benda, dua sesuatu, dua perkara fil kaifiyah, dalam kaifiat sifat atau keadaan dia. Itu namanya al-musyabahah. Contohnya ada dua orang, dua orang ni adik-beradik. Jadi kesamaannya dalam contoh adik-beradik. Tapi dia berbeza, rupanya berbeza, apa semua berbeza, itu musyabah, serupa dalam keadaan. Misalnya juga kain, berbeza panjangnya. Hak ni 2 meter, hak tu 3 meter. Tapi serupa. Coraknya, warnanya sama-sama putih misalnya kan. Sama-sama warna putih misalnya. Itu namanya serupa. Serupa daripada sudut warna. Serupa kaifiat namanya. Itu namanya musyabahah. Kemudian al-musawat, sama. Sama. Al-musawat ni terjemahan bahasa Melayunya sama. Apa dia sama? Ittifaquhuma kamiyatan. Iaitu persamaan dalam bentuk kuantiti. Secara kuantiti. Jadi misalnya, sama panjangnya, sama-sama 2 meter. Itu namanya musawat kalau dalam bahasa Arab. Tak kisahlah, sama-sama 2 meter, hak ni warna putih, hak tu warna hitam. Tu tak apa. Tapi sama-sama 2 meter. Itu namanya musawat istilahnya. Al-musyakalah. Musyakalah pula ittifaquhuma naw'iyatan. Musyakalah ni persamaan keduanya daripada sudut jenis. Contohnya macam apa? Contohnya macam emas dengan perak misalnya. Emas dan perak, walaupun berbeza, yang satu emas, yang satu perak, walaupun berbeza nilai juga, yang satu mahal, yang satu murah, tapi sama. Ada persamaan jenis. Jenisnya apa? Sama-sama jenis logam mulia. Logam mulia. Itu kan. Sama-sama jenis mata uang. Kan itu namanya nau'iyah. Musyakalah namanya dalam bahasa Arab. Antara ringgit dengan rupiah. Beza. Ringgit mahal, rupiah murah. Tapi itu dalam bahasa Arab musyakalah. Kenapa? Sama-sama jenis mata uang. Namanya musyakalah istilahnya. Kemudian ada juga mumasalah. Apa itu mumasalah? Ittifaquhuma khasiyatan. Persamaan kedua-duanya daripada sudut khasiyah. Daripada sudut kegunaan. Daripada sudut kegunaan. Daripada sudut fungsi dia. Itu namanya mumasalah. Namanya mumasalah. Sama-sama dalam fungsi yang sama. Dalam kegunaan yang sama. Contoh seperti madu dengan gula. Madu beza dengan gula. Tapi kedua-duanya fungsinya apa? Untuk memaniskan teh misalnya. Jadi itu namanya mumasalah. Gula kita guna untuk memaniskan TO. Madu pun juga boleh kita guna untuk memaniskan TO. Itu namanya mumasalah. Ittifaquhuma khasiyatan. Kebersamaan keduanya dalam fungsi, dalam kegunaan. Kemudian ada juga yang namanya al-muwazanah. Muwazanah ini apa? Ijtima'ul arba'ah. Bila terhimpun ke semua yang 4 perkara tadi. Dahlah sama daripada sudut kaifiatnya. Sama juga daripada sudut jenisnya. Sama juga daripada sudut khasiat kegunaannya. Maka inilah namanya al-muwazanah. Katalah misalnya duit sekupang 50 sen misalnya. Duit keping shilling 50 sen tu. Kita tengok keluarannya sama. Bentuknya sama. Nilainya sama. Kemudian jenisnya sama. Khasiatnya, kegunaannya pun juga sama. Maka itu disebut dengan muwazanah. Kemudian. Ini ta'rifan pula ni. Ta'rifan ni ta'rif mantiki. Ta'rif dalam istilah dalam ilmu mantik ni. Istilah-istilah dalam ilmu mantik yang mana juga diaplikasikan dalam fiqh, diaplikasikan dalam ilmu-ilmu yang lain sebab ini berkaitan dengan akal pikiran. Akal pikiran kan perbahasannya ilmu mantik. Jadi ta'rifan ni biasanya ini diambil daripada ta'rifan yang ada dalam ilmu mantik. Diambil dalam mungkin kitab at-ta'rifat atau apa kan.
Yang ditulis oleh Asy-Syarif Al-Jurjani. Ala kulli hal, walaupun tak disebut sumber takrifan-takrifan ini semua ada takrifan daripada ilmu mantik. Takrifan daripada perbahasan ilmu mantik. Itu dia. Apa dia al-hifzu? Al-hifzu menghafaz. Apa dia istilah menghafaz nih? Takrifannya apa menghafaz nih? Husulus surati fil aqli wastihkamuha bihaitsu law zalat latamakkanatil quwwatu min istirja'iha. Al-hifzu menghafaz, mengingat. Adalah husulus surah, hasilnya berlakunya gambaran. Gambaran satu masalah itu. Fil akli, dalam akal kita. Husulus surati fil akli. Hasilnya gambaran itu dalam akal kita. Wastihkamuha, dan juga mantap gambaran itu dalam akal kita. Bihaitsu law zalat, dengan sekira-kira kalau seandainya hilang gambarannya, kita terlupa misalnya kan, latamakkanatil quwwatu min istirja'iha. Niscaya kekuatan kita akan mampu untuk mengembalikan ingatan tadi. Itu namanya al-hifzu. Kemudian ada nama at-tazakkur, proses mengingat. At-tazakkur, mengingat-ingat, proses untuk mengingat. Muhawalatus istirja'i tilka surati idza zalat, yaitu usaha untuk mengembalikan semula gambaran itu apabila hilang. Apabila kita lupa, maka proses untuk mengingat semua disebut dengan at-tazakkur. Az-zikru, ingat, yaitu ruju'uha ba'dal muhawalah, itu kembalinya ingatan tadi itu selepas kita berusaha untuk mengingat. Kemudian al-ma'rifatu, al-ma'rifat ini idrakul juz'iyat. Ma'rifat ini adalah memahami atau menyedari, mengetahui al-juz'iyat, perkara-perkara juz'i, perkara-perkara khas. Perkara-perkara khas. Kalau ilmi, seperti mana ilmu, idrakul kulliyat. Ilmu pula ada idrakul kulliyat, mengetahui perkara-perkara kulliyat, perkara-perkara am. Jadi, ma'rifat ini lebih tertentu kepada objek yang khas. Sementara ilmu itu kepada objek yang am, secara universal. Secara menyeluruh. Jadi ilmu tu ilmu secara keseluruhan. Nanti bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D, apa perinciannya lagu mana, itu disebut dengan ma'rifat. Ilmu kita tahu gambaran globalnya lagu mana. Kemudian untuk perincian perkaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita tahu perkara 1 rinciannya ini, perkara 2 ini dan seterusnya, itu disebut ma'rifah. Jadi ma'rifat lebih khusus daripada ilmu. Ma'rifat mengetahui perkara-perkara juz'i, ilmu pula mengetahui perkara-perkara kulli. Itu dia. Jadi misalnya kita tahu tentang manusia. Apa itu manusia? Al-insan hayawanun natik misalnya kan. Itu kita tahu tentang manusia. Itu ilmu tentang manusia. Hakikat manusia, kemudian sifat manusia, dan lain sebagainya kan. Kita tahu konsep manusia itu lagu mana. Kemudian manusia ini bukan seorang. Ada yang namanya Zaid, ada yang namanya Khalid, ada yang namanya Amr, ada yang namanya katakanlah Burhan, dan lain sebagainya. Jadi kita tahu Burhan. Burhan ini mana? Orang mana, asal daripada mana, keluarganya mana, dan seterusnya, sifatnya macam mana, dan ini secara terperinci tentang Burhan, itu semua ma'rifah. Itu dia. Jadi secara khusus ma'rifah itu lebih khusus daripada ilmu. Kemudian al-fahmu, paham. Apa dia paham? Tasawwur. Paham itu adalah tasawwur. Tasawwur apa? Tasawwur syai' min lafzil mukhatab. Paham pula adalah gambaran sesuatu. Kita mampu untuk menggambarkan sesuatu min lafzil mukhatab, daripada ucapan orang yang bercakap dengan kita. Orang yang diajak bercakap oleh kita. Jadi, katalah dia kata lagu ni. Misalnya, kita tanya kat dia, ada kat mana pantai timur? Kat sini pantai timur ada dekat mana? Dia pun kata, dekat Lubuk Jong. Pantai timur dekat sini ada dekat Lubuk Jong. Maka bila kita dengar dia kata dekat Lubuk Jong, kita faham, kita boleh gambarkan, oh pantai timur letaknya dekat Lubuk Jong. Itu namanya faham. Al-ifham pula memahamkan. Apa dia memahamkan? Isalu ma'nal lafzi ila fahmis sami'. Menyampaikan maksud lafaz itu kepada kepahaman orang yang mendengar. Itu namanya memahamkan. Supaya dia faham dengan apa yang kita ucap, maka kita pahamkan dia. Itu namanya ifham. Al-fiqhu, fiqh pula apa maksudnya fiqh?
Ini fiqh ni dalam istilah mantik, bukan dalam istilah al-fuqaha. Al-fiqhu paham, paham al-ilmu bi gharadil mukhatabi fi khitabihi. Al-fiqhu ada al-ilmu, ilmu mengetahui bi gharadil mukhatabi dengan maksud orang yang diajak bercakap fi khitabi dalam percakapannya, dalam perbualannya. Ia mengetahui dengan maksud tujuan al-mukhatab, orang yang diajak berbual fi khitabi dalam perbualannya. Itu namanya fiqh atau kita sebut paham. Ni takrif mantiki bukan takrif fuqaha. Al-aqlu, al-aqlu, akal. Apa dia akal? Al-ilmu bi sifatil asya'i hasaniha wa qabihiha wa kamaliha wa nuqsaniha. Akal itu adalah mengetahui dengan sifat perkara-perkara, sama ada baiknya, buruknya, sempurnanya, kurangnya. Kita faham baik buruknya, elok tak eloknya, itu namanya akal. Ad-dirayah, apa dia dirayah? Kita biasa dengar ilmu hadis, dirayatan. Apa dia dirayah? Dirayah ini al-ma'rifatu al-hasilatu bitarafim minat takhayyul. Al-ma'rifatu al-hasilatu bitarafim minat takhayyul. Ni, dirayah ni. Al-ma'rifatu, pengetahuan, al-hasilatu, yang terhasil, bitarafim minat takhayyul, dengan sedikit unsur imajinasi. Dengan sedikit unsur imajinasi, dengan sedikit unsur membayangkan. Itu dia. Dirayah itu namanya dirayah. Jadi kita faham akan sesuatu dan kita sedar akan maksudnya. Kita boleh bayangkan dalam otak dan minda kita. Itu namanya ad-dirayah. Jadi misalnya Pak, kita dengar hadis. Katalah hadis innamal a'malu binniyat. Kita dengar hadis, faham tak faham akan lafaznya, faham tak faham akan maknanya. Kita tak faham lafaz, kita tak paham makna, kita dengar aja innamal a'malu binniyat. Lalu kita sampaikan dekat orang lain. Ini namanya ilmu hadisi riwayatan. Karena kita dengar hadis, faham ke tak faham, lafaz dan maknanya tak kisah, lalu kita sampaikan dekat orang lain, itu disebut ilmu hadis riwayatan. Tapi kalau kita dengar hadis, katalah tadi innamal a'malu binniyat. Jadi kita faham dengan maksud hadis ni, kita faham. Kemudian kita sedar dengan maksudnya, kita bayangkan dalam otak dan minda kita apa yang boleh kita istimbat daripada innamal a'malu binniyat. Kemudian daripada innamal a'malu binniyat ni kita selidik dia punya sanad dia, kita gambarkan dalam otak dan minda kita macam mana kedudukan orang ini dan lain sebagainya dan seterusnya. Kita gambarkan juga dan illah yang ada dalam hadis dan lain sebagainya, ada jumpa illah ke tidak atau macam mana. Itu disebut dengan ilmu hadis dirayatan. Istilahnya kita dengar hadis dan kalau kita faham akan hadis disertai dengan kesedaran akan maksudnya, boleh kita membayangkan dalam otak dan minda kita apa yang terkandung dalam ini hadis, yang terkandung dalam sanadnya, yang terkandung dalam matannya dan seterusnya. Itu namanya ilmu hadis dirayatan istilahnya. Jadi dirayah itu apa? Al-ma'rifatu al-hasilatu bitarafim minat takhayyul. Yaitu pengetahuan yang kita perolehi, pengetahuan yang hasil tentang benda yang tertentu. Al-ma'rifatu pengetahuan akan benda yang tertentu. Al-hasilatu yang hasil, bitarafim minat takhayyul dengan sedikit unsur membayangkan. Dengan sedikit unsur yang membayangkan. Di situ dirayah. Jadi dia belum sampai pada taraf yakin lagi. Jadi baru setakat bayang-bayang dalam otak, bayang-bayang dalam minda. Itu namanya dirayah. Kalau sampai pada maknanya masih dalam taraf zan lagi. Ilmu ni masih dalam taraf zan lagi, masih dalam taraf ijtihadi lagi. Dalam taraf zan, dalam taraf ijtihadi. Maka mustalahul hadis itu nak menentukan ni hadis sahih, ni hadis hasan, ni hadis dhaif. Itu kan ilmu hadis dirayatan. Bila dia ilmu hadis dirayatan, maka tarafnya adalah zan. Tidak sampai kepada yakin lagi. Itu dia. Tidak sampai kepada taraf yakin. Sebab masih at-takhayyul, belum ilmu yakin lagi istilahnya. Okey, kemudian. Al-jahlu. Al-jahlu apa? Ma'rifatul asya'ila bihaqa'iqiyah. Mengetahui akan sesuatu, tapi tidak dengan hakikat yang sebenar.
Itu namanya jahil. Jahil ini mengetahui sesuatu tapi tidak dengan hakikat yang sebenar. Dan kita kena ingat, jahil itu ada dua. Ada jahil basit, yaitu tidak mengetahui langsung, itu adami, jahil basit. Nah, kalau jahil yang ditarifkan di sini, tarif jahil murakkab, mengetahui sesuatu tapi tidak dengan yang sebenarnya. Jahil murakkab istilahnya. Yang sebenar A, tapi yang dia tahu B, itu namanya jahil. Jahil murakkab. Kalau dia tak nak dibagi tahu yang betul itu jahil murakkab lah tu. Jadi ma'rifatul asya' la bihaqan, mengetahui sesuatu tidak dengan hakikatnya, itu wujudi di sini. Ta'rif wujudi istilahnya. Jahil yang wujudi, bukan yang tidak mengetahui sesuatu. Kalau tidak mengetahui, jahil adami istilahnya. Okey. Al-yakin. Kemudian apa maksudnya yakin? I'tiqadun annal amra kadza wa imtina'u khilafihi. Yakin pula ada i'tiqad bahawa perkara ni lagu ni dan tak mungkin sebaliknya. Dan menegah yang sebaliknya. Itu yakin. Maksudnya dia punya keyakinan yang kukuh dan kuat dalam hatinya begini dan mindanya begini. Tak mungkin B. Itu yakin. Az-zihnu, zihin pula akal pikiran tu macam mana pula ta'rifannya? Quwwatun nafsi ala iktisabil ulumil ghairil hasilah. Kekuatan diri untuk mendapatkan ilmu yang belum ada. Jadi ilmu yang belum ada, lalu diri kita ni punya kekuatan untuk mendapatkannya, itu namanya akal pikiran atau zihin. Al-fikru pula intiqalu ruhi minat tasdiqat al-hadirah ilal muhaddarah. Intiqalu ruh, perpindahan roh. Maksud perpindahan roh ni gerakan roh, gerakan diri kita, gerakan jiwa kita. Minat tasdiqat al-hadirah, daripada maklumat yang sedia ada, ilal muhaddarah, kepada maklumat yang belum ada, yang akan sedia dihadirkan. Itu dia. Jadi daripada benda-benda yang sudah ada, sedia ada dalam otak minda kita, benda-benda yang sudah kita ketahui, kita rangkai, kita rungkai dan lain sebagainya, akhirnya jadilah benda yang belum ada. Itu namanya al-fikru, berfikir. Berfikir tu merungkai sesuatu yang sudah ada dalam otak kita, dalam minda kita, dirungkai, dirangkai, disusun dan lain sebagainya, sehingga jadi benda pemikiran yang baru. Itu disebut dengan al-fikru. Prosesnya itu adalah al-fikru. Istilahnya al-fikru, berfikir. Al-hadsu. Al-hadsu ni bahasa kita apa al-hadsu ni? Al-hadsu bahasa kita apa? Insight lah, insight atau apa? Pencerahan. Pencerahan. Wujdanu syai'in mutawassit baina tarafail majhul litasiran nisbatu bil majhuli ma'lumatan. Jadi al-hadsu ni apa? Wujdanu syai'in mutawassit. Penemuan sesuatu yang menjadi perantara di antara dua sudut, dua sisi yang tidak diketahui kedua sisi itu. Litasiran nisbatu bil majhul, sehingga jadilah keadaan benda yang tak diketahui itu maklumatan, menjadi benda yang diketahui. Jadi istilahnya dapat insight, dapat pencerahan di tengah-tengah. Jadi contoh misalnya apa? Contohnya apa? Kunci. Kunci. Kita lupa letak kunci dekat mana. Ni biasa berlaku. Kita lupa letak kunci dekat mana. Jadi kita lupa. Jadi yang lupa, satu, kunci. Kunci ada kat mana? Kunci tu kita jahil, tak tahu mana kunci. Kat mana letak lokasi kunci pun kita tak tahu. Kan dua benda yang, dua sudut, dua sisi yang kita jahil akan kedua-duanya. Kunci kita jahil, lokasi kunci kita jahil. Tu dia. Kemudian ketika kita tengah duk mikir, manalah aku letak kunci, manalah aku letak kunci. Kat mana? Tadi tu rasa-rasa aku letak atas meja. Rasa-rasa aku letak atas meja. Kita pun cari dekat meja. Tak ada pula dekat meja. Ni, jahil ni. Kunci kita jahil, letak lokasi kunci kita jahil. Bila cari kat meja, tak ada. Mana? Rasa letak dekat meja. Lepas tu tiba-tiba teringat kita. Ya betul. Masa aku letak beg tu macam ada benda jatuh.
Jangan-jangan itu kunci. Kita tengok dekat lantai. Ternyata memang betul kunci. Jadi yang apa? Yang ada di tengah-tengah tadi tu, mas betul lah. Masa aku letak beg tu macam ada benda jatuh. Macam dengan perasaan macam ada benda jatuh tu disebut dengan al-hadsu atau insight dalam bahasa orang putihnya. Atau pencerahan lah kalau dalam bahasa kita. Tiba-tiba lagu tu itu namanya al-hadsu. Tu dia. Wujudanu syai'in mutawassit, penemuan sesuatu yang menjadi antara baina tarafail majhul litasira nisbah bil majhul ma'lumah. Az-zaka, cerdik, bijak, syiddatu hadzal hadsi wa kamaluhu. Itu bijak, cerdik. Al-khatiru, harakatun nafsi, gerakan diri, nahwa tahsilid dalil, untuk menuju kepada pendapatan penghasilan dalil. Gerakan jiwa, khatir, bisikan jiwa, itu gerakan jiwa menuju kepada pendapatan itu dalil. Al-wahmu, waham pula, i'tiqadul marjuh, meyakini keyakinan benda yang dilemahkan, atau kita sebut kekeliruan. Az-zannu, i'tiqadul rajih, sangkaan kuat. Al-badihah, al-ma'rifah, al-hasil ibtida'an fi nafsi bisababil fikri. Al-badihah, pengetahuan yang hasil secara permulaan di dalam diri kita dengan asbab kita berfikir. Artinya, benda yang nampak mula-mula ketika kita berfikir itu namanya badihah. Boleh jadi betul, boleh jadi siap. Intaha min khatti Syekh Muhammad Basaudan. Fa'idatun zakar al-Imam Sya'rani fi tabaqati an Abil Mawahib Asy-Syadzili qala isbatul mas'alah bidaliliha tahqiq. Istilahnya. Wa isbatuha bidalilin akhar tadqiq. Jadi mengisbatkan satu masalah dengan dalil masalah berkenaan itu namanya tahqiq. Kemudian kita sokong dengan dalil yang lain disebut dengan tadqiq. Wa ta'biru anha, mengibaratkan. Wa ta'bir, mengungkapkannya dengan bifaiqil ibarah, dengan ibarat yang faik, dengan ibarat yang indah, dengan pengungkapan yang jelas, terang, itu namanya tadqiq. Wa mura'atu ilmil ma'ani wal bayani fi tarkibnya, kita meraihkan ilmu ma'ani, bayan, dalam menyusun ibarat yang akan kita ungkapkan tadi, itu namanya tanmik. Wassalamatu min i'tiradi syari'i fiha, dan selamat pengungkapan kita itu daripada i'tirad, bercanggah dengan syarak, bercanggah dengan firman Allah, bercanggah dengan sabda Nabi, itu namanya taufik. Allahumma rzuqna taufik. Intaha min khatti ba'dihim. Seterusnya al-ijtihad wal ibta wat taqlid. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuha tamam. Kembalikan dekat Al-Fadhil Ustaz Rosmadi.